Okey, macam mana kita nak setting gear ni jadi dia perfect. So shifter dan RD. Jom kita tengok video ni sampai habis. Alright, so Assalamualaikum. Sorry sebab dah lama tak buat video. So hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak settingkan RD ni, RD pada basikal ni, nak dapat setting yang tepat. So ramai yang tak tahu macam mana cara nak setting RD ni. So hari ni saya nak tunjuk lah, kita dah start masuk alam scene basikal. So mungkin insyaAllah lepas ni banyaklah berkenaan basikal punya ilmu yang saya akan share. Alright, before kita start, sedikit tips yang saya nak share. Macam mana kita nak tahu setting yang kita nak. So first kali sebelum kita beli barang, macam saya memang beli barang mostly semuanya online. So kita kena tahu spek apa yang kita nak, size apa yang kita guna. So macam ni saya guna Diori 500, Shimano Diori 500 untuk 11 speed. Dia 10 dan 11 speed. 11 speed maksimum dia boleh pergi 46T. So yang ni saya pakai kaset Sunshine 11T to 46T. Dia ada 11 speed. And shifter pun saya guna 500 11 speed punya. Saya guna yang no window punya shifter lah. Sebelum terlupa, yang ni saya tertinggal sikit. Ini Diori jenis long cage lah. So long cage ni dia kalau 10 speed dia boleh pergi ke 50T. Ni kaset ni dia boleh pergi sampai ke 50T. Tapi untuk saya ni saya rasa cukup lah. Untuk 46T ni, untuk 46T ni saja sudah mencukupi lah untuk 11 speed. Right, Diori ni saya beli Shopee je dalam 200.5. Ini 500 murah sikit kot. Ini saya check yang paling murah sekali lah. Rantai ni saya guna VG Sport kot, tak silap. VG Sport untuk 11 speed. So tips dia, kalau kita nak setting untuk 11 speed, kita kena make sure semua 11 speed. So shifter 11 speed, kaset 11 speed, RD 11 speed, and rantai pun ada 11 speed. So itu secara teknikalnya kita kena tahu tentang setup basikal gear. Alright, apa perbezaan dia short cage dan long cage? Macam ini adalah long cage. So long cage ni untuk kita masukkan kaset yang lebih besar. So untuk kalau RD yang kita beli short case, kita kena pakai extender, RD extender atau dipanggil Godlink. Untuk setup RD sebelum ni saya ada pakailah untuk Godlink tu. Tapi now saya dah beli yang long cage punya, so tak perlulah untuk Godlink tu. Dan untuk 46 ni sudah mencukupi. Dan saya rasa untuk space yang ada ni 50T masih lagi boleh cukup. Tak apa, 46T pun sudah cukup. Dan untuk depan, so untuk chain drive ni saya pakai 38T supaya kalau kita on road kita adalah distance sikit. Kalau biasanya orang akan pakai depan 32 atau 34. Tak, bagi saya tak nak penat atas jalan. Sebab basikal ni pun dia dual purpose. So saya tak nak lah terlalu penat sangat kayuh atas jalan. Sebab mostly sekarang ni kita kayuh biasa-biasa punya ride pun dah 10km, 15km. So untuk 32T dan belakang 11T, oh memang penat, kayuhan tu penat. So ini 38, bila ada distance sikit kita tak mengah lah. So untuk kerja pemasangan benda-benda ni semua, saya rasa siapa yang nak mula memasang tu maksudnya dia tahulah basic tentang sedikit cara untuk memasang. Cuma cara setting mungkin tak ramai yang tahu. So sebelum kita start memasang, kita kena make sure yang antara chain drive dengan kaset ni dia mestilah center. Maksud center tu adalah macam ni, depan ni saya guna single speed. So belakang ni ada 11 speed. So 11 speed tu kita ambil dia dekat tengah-tengah dia. So tengah-tengah kalau 10, 5, so nombor 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat tengah ni
mesti selari supaya dekat bila kita pergi gear paling atas dia tak terlucut, dan bila kita pergi gear paling bawah dia tak terlepas. So basically apa yang saya pernah experience sebelum ni adalah bila crank ni terlalu ke body sangat, so rantai akan menghimpit ke sana. Bila menghimpit ke sana, dia akan menyebabkan rantai ni akan bila kita nak ada force sikit untuk speeding, dia akan menaikkan rantai ni untuk pergi ke gear seterusnya, tapi dia tak pergi sebab dia ada force, dia tak selari. So sebab tu kita kena make sure dia antara depan dan belakang ni mestilah selari. Okay, paling atas sampai ke depan, so dia ada sengit sikit, memang macam tu, tapi kita kena make sure dia center lah dekat gear nombor 6. So ini kita tengok dulu yang paling bawah sekali, pun dia akan sengit juga macam tu. Okay. So kita pergi ke nombor 6. Cuba tengok nombor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini kita kena make sure dia selari sebenarnya. So ini, so macam ni kita dah nampak dah dia ada sengit sikit. Sini untuk chain drive depan tu dia ada sengit ke dalam sikit, kita kena keluarkan dia sikit. So cara keluarkan dia, kita kena alih lah spacer ni. Macam ni saya letak center, so spacer ni kena pergi ke sebelah sana. So crank setup jenis macam ni dia memang fokus untuk single speed lah, sebab ini cuma boleh masuk satu chain drive saja. Dia ada satu sistem hollow BB yang jenis boleh masuk 3 speed, which is kita just boleh alihkan je. Macam sebelum ni saya pernah letak di luar. Bila di luar dia tak centralize, so saya alihkan dia pergi ke belah dalam. So dia ada tiga layer. Macam ni memang ada single layer, dan chain drive ni yang membezakan dia. Macam chain drive ni saya sepatutnya beli yang 3mm degree, so dia keluar sikit. Macam ni dia terlalu ke dalam sangat, so saya kena alihkan lah, letak spacer tu sebelah sini supaya dia punya crank akan terkeluar sikit. Tak semua kena pakai seramik BB ya. Minyak sebelum ni dah ada, so saya tak perlu nak tambah minyak. Saya rasa cukup. Mungkin agak selari sikit. Pasangkan cap ni dulu supaya betul-betul rapat, baru saya ketatkan. Alright, bila kita dah dapatkan rantai yang selari antara kaset dan chain drive, barulah kita memulakan proses setting RD ni. So untuk lesson korang, paksalah berkorban untuk longgarkan RD saya ni. Untuk saya set semula. Okay, dia dah pergi paling tepi dah. Kita bengkok. Right, okay, ini part yang paling penting sekali dalam episod kali ni, which is kita kena faham apa guna fungsi dua skru ni untuk RD. So macam ni saya punya model ni, dia pakai Allen key size 2, ada yang pakai screwdriver. So you guys kena tahu. Okay, yang bawah ni untuk atas. Okay, yang atas ni untuk bawah. So you guys kena tahu macam mana cara kita nak settingkan dia ni. So ni kita pusingkan. So you can nampak tak? Ini kira saya panggil dia stopper lah. Stopper untuk gear paling bawah. Saya tak tahu apa nama dia, nama betul dia. So ini ada stopper untuk paling bawah. Kita kena settingkan dia bila gear dia paling rendah. Kita kena settingkan dia selari.
So dia selari dengan gear paling hujung, supaya bila kita tukar gear, dia tak terlepas sehingga ke hujung. Ni sebelum kita lekatkan ni. Okey, dia paling bawah sekali ni kita kena setting dulu supaya dia selari dengan gear yang paling hujung. Okey, agak-agak. Alright. So lepas tu ni yang paling atas punya lah, kita longgarkan je dulu. Alright. So next step is kita kena ni lah, ikat lah kabel ni. So ikat kabel ni. Untuk sebelum start ikat, kita jangan lupa untuk turunkan shifter paling bawah sekali, untuk gear paling bawah sekali. So ini gear yang paling bawah lah, paling bawah kita nak pergi. Masukkan. Okay, kau boleh gunakan sedikit force. Jangan lupa turunkan adjuster pada shifter paling rendah sekali. Ada yang a few RD ada shift adjuster di RD, ada yang tak ada, macam saya punya tak ada. So dekat shifter kena turunkan lah paling rendah sekali. So ini kita tarik sikit, gunakan sedikit tekanan, tarik agak tak terlalu kuat sangat. Jangan sampai RD ni naik gear lah maksud dia. So alright, okay, kita ketatkan sikit. Okay, cukup. Alright. So jika dia masih pada kedudukan yang sama, then kita try dulu. Ni semua. Okay, untuk semua setting yang kita dah buat ni, kita kena make sure juga yang saya cakap tadi, which is stopper untuk yang paling atas ni, kita kena tutupkan dia. Okay, tutupkan dia. Macam ni dah maksimum RD ni boleh pergi. Ada yang shifter 9. Saya bagi contoh, ada yang shifter dia 9, RD dia 8, kaset dia 7 pun boleh pakai juga. Tapi dia ada cara setting dia. Cara setting dia tu nanti the next video saya akan tunjuk lah macam mana. So ini untuk stopper yang paling atas. So kita kena tutupkan dia supaya rantai kita tak terlepas ke sebelah dalam. Bila rantai kita terlepas ke sebelah dalam dan dalam keadaan laju, so besar kemungkinan kaset kita boleh rosak, kita punya spoke pun boleh rosak. Kita tutupkan dia. Jangan terlalu ketat, cukup sekadar tutup. Alright, itulah cara setting dia, tak susah. Tapi mungkin ramai yang tak faham. So itu saja cara nak setting RD. Boleh cuba sampai berjaya lah, sebab saya rasa belajar dia tak susah pun. Saya pun dapat setting ni masa first saya set up basikal gear, which is basikal wife saya. Saya set up basikal wife saya set up Yokohama, saya dah jual dah. So ini yang third bike saya set up. Semua barang saya beli online, so tak perlu takut. Janji korang tahu spek apa yang korang nak pakai, saya siapa yang basikal korang guna. Okay, sebelum tu saya nak cerita sikit apa kelebihan RD ni. So RD yang jenis macam ni, untuk model 5100 ni dia ada lock ni. So lock ni adalah untuk kalau kita nak melasak, masuk off-road, so kita perlukan aktifkan ni supaya, okay, contoh yang ni normal. Normal dia pun agak keras sebab ini memang jenis RD yang lasak. So saya sarankan untuk yang nak melasak, gunalah yang model 100 belakang. So dia 500, 600, 700 atau 800. So dia ada lock ni. So bila kita lock ni, dia keras, nampak? Dia memang keras. So tak ada isu lah untuk RD ni flip ke belakang ataupun patah. Ataupun biasanya bila kita jalan yang berbumpy sikit, dia akan so
kat situ kadang-kadang rantai boleh sangkut dan menyebabkan hardi patah. So untuk melasak kita onkan ni supaya hardi dia keras. Alright. Okay, Assalamualaikum. So kalau video ni bermanfaat, tolong share, like dan komen. Borak apa saja dan cadangkan kepada saya konten apa yang saya boleh buat untuk saya sharekan pada korang. So tak ada apa lagi, jangan lupa like. So jangan lupa support saya, kita growkan channel ni. Saya rasa banyak ilmu-ilmu yang saya boleh share. So jumpa di next video. Assalamualaikum. Alright guys, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan butang loceng dan share video ni.